Asal gelap ni. Aduh, kacau, 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 kacau. Heads up. Hey, what's up guys? Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Okay guys, so hari ni hari Jumaat, di mana semalam aku dah bercakap tentang hari ni ada cerita seram kan. So, tapi hari ni ada kelainan sikit dalam penceritaan aku ni, di mana aku akan sekejap kita share, alright? Sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang dah pun masuk, yang dah lama pun setia dalam channel ni. Terima kasih atas sokongan korang semua yang dah subscribe tu, terima kasih sangat-sangat. Yang belum subscribe, korang boleh tekan like and share kalau korang suka video ni. Korang boleh tekan subscribe button dan juga hit bell notification untuk korang dapatkan video-video yang seterusnya, alright? So, untuk hari ni kita nak bercerita-cerita seram dulu, tapi macam biasalah, kita nak ke arah yang lebih kelainan sikit untuk kali ni. Apa kelainan yang aku nak tunjulkan adalah, kelainan untuk kali ni, aku nak tunjulkan kepada mungkinlah orang-orang yang suka komplain about, "Oi, tak seram doh bang cerita ni. Cerita apa ni bang? Baik tak buat cerita seram macam ni." Bukan untuk aku saja, tapi untuk semua pencerita-pencerita seram yang ada dekat Malaysia ni. So, this is the version of cerita seram no editing. It's a raw. Aku takkan edit satu pun yang akan ada dalam footage ni. Aku tersasul ke, aku salah cakap ke, aku takkan edit langsung. So you guys will see how difficult to deliver a horror story. Roll it. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Alright, so kita tak nak berpanjang-panjang, kita tak naklah panjang-panjang, kita tak naklah meleweh jauh-jauh. So siapa-siapa yang pernah siapa-siapa yang telah pun menonton siri aku yang sebelum ni, mungkin diorang tahulah apa law yang akan ada dalam aku punya video. Tapi sebelum ni tak ada jump scare kan. Tapi untuk raw version ni kita tak tahulah apa yang jadi kan. Alright. So, untuk cerita yang pertama, kita nak cerita tentang seorang aku tak tahulah dia ni merupakan nelayan ke apa ke, tapi dia ni kerja dekat tasik tau. Dia ni orang yang membersihkan tasik. Kalau korang tahu pasal cerita tasik cermin, itu aku akan cerita di Seram Isnin nanti, apa kisah di sebalik tasik cermin tersebut. Tapi hari ni aku nak bercerita tentang apa yang terjadi kepada orang yang pernah melawati ataupun bekerja sendiri dekat tasik cermin tersebut. Alright. So, untuk cerita yang pertama ni, kita nak ceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Irman. Irman, nama dia I-R-M-A-N. Irman ni, dia seorang orang kata tukang cuci tasik. Dia ni macam kalau sampah ke, dia akan macam bagi kutip lah. Kerja yang mulia kan sebenarnya untuk membersihkan alam sekitar ni kan, sebab ramai orang lebih mudah mencemarkan daripada membersihkan. Yes. So, tahniah salute for Irman. Irman. Nama kau susah lah. Aku tukar nama kau jadi Irman. Imran. Okey, kita tukar nama dia jadi Imran. So, Imran ni dia merupakan seorang tukang cuci tasik. Agak baru kan nama pekerjaan tu. So, dia kata dia punya tugas ni akan bermula setiap dalam lingkungan pukul 6.30 petang sampai pukul 8 lebih lah. Lebih kurang macam tu. Dia akan bawa bot dia daripada hujung ke hujung, and then dia akan bawa satu alatan khas untuk dia cedok lah apa-apa yang ada orang buang ke, kotak minuman ke, kotak makanan ke yang ada dekat bawah tu kan. Tapi dia kata benda ni dia dah buat almost 3 tahun tak silap aku, dia kata. So dia kata benda-benda macam ni abang dah selalu lalui. Dia kata memang tak ada apa-apa sangatlah. Walaupun orang selalu bercerita tentang kisah tasik cermin ni, kisah yang orang kata ada alam yang paling besar sekali di sebalik tasik cermin ni, dia kata abang tak adalah tak takut, tapi abang berjaga-jaga selalunya. Sampailah satu hari ni, abang ni tak tahulah nak cakap ni satu anugerah ke, satu musibah ke, abang pun tak reti nak huraikan panjang. Tapi apa yang abang nak cerita ni mungkin boleh jadikan pengajaran lah untuk semua. Alright. So dia kata pada malam tersebut dia kerja pukul 7 malam mana ni. Alright, so pada senja tersebut dia melakukan aktiviti dia macam biasa. So dia buka bot dia sampai ke hujung lah.
I mean dia cedok kan. Memang banyak sampah dia kata. Nak-nak kalau weekend memang orang nak haram lah kan. Suka hati buang itu buang ini kan. So dia pun sampai hujung. And then dia cedok. And then sampailah hujung. Dia kata bila sampai hujung tu, biasanya cap memang penat cap. Kalau nak daripada sini nak ke sana adalah dalam lebih kurang 20 ke 25 minit. Dia kata memang benda tu nampak dekat. Tapi hakikatnya sebab kau bekerja kan. I mean kau buat kerja sambil tu kau kena cedok lagi. Kau nak control kau punya boat lagi kan. So itu dia kata salah satu cabaran dia lah. So dia kata biasanya cap, abang akan pergi ke sana and then berehat sekejap lah. Macam minum air ke, termenung kejap ke kan. So untuk ambil nafas. Dia kata masa tu dia cedok. And then sampailah ke hujung. So masa dia sampai hujung tu, dia relax kejap. Dia kata. Dia relax kan, dia sandar. And then dia pun macam termenung lah time tu. Dia kata time tu cap ngam-ngam masa abang sampai ke arah hujung tu azan maghrib mula berkumandang. So sampai je abang dekat hujung tu cap, abang pun duduk lah macam biasa nak ambil nafas, tarik nafas apa semua kan. And then abang kata and then abang nampak dekat depan abang tu macam seolah-olah ada satu jeti cap. Kau bayangkan dekat tasik ada jeti. Dia macam, bukan Yeti, JT tau. Yeti tu makhluk yang berbulu dekat tempat ais tu. Ini JT. Dia kata, okey, contoh abang tengah duduk macam ni kan. Dia kata, dia nampak kat depan tu ada satu macam pelabuhan tau. Dia pun macam, mana datang pula pelabuhan senja-senja ni? Tapi dia macam, okey, dalam hati dia dah tahu dah sebab dia ada pengalaman kan. So dia assume yang benda tu adalah another side punya benda tu. So dia kata mungkin time tu abang diberi rezeki untuk melihat mungkin itu tempat pelabuhan dia or not kan. So abang macam tak apalah, abang buat kerja abang tak kacau dia, insyaAllah semua okey. Dia kata macam tu. So abang pun start enjin untuk pulang ke arah sana. Dalam keadaan takut, dalam keadaan berdebar ni cap. Abang pun start So dia kata masa dia daripada arah sini ke arah sana, dia masih lagi meneruskan tugas dia untuk mengorek benda-benda yang ada dekat situ. So dia kata ada satu alatan khas abang ni, memang kalau kau sedut kat dalam tu dia akan cekup apa-apa sampah yang ada. So dia kata masa tu dia pun sekup. Dia kata masa ada satu ketika tu cap, masa abang tarik ke arah bawah tu, abang rasa macam abang nak tarik satu benda yang sangat-sangat besar dan sangat-sangat berat. Dia macam Allah Akbar. Kata macam tu. Memang tak pernah rasa and tak pernah lalui benda yang semistik tu. Dia kata macam tu. Apa benda ni? Okey. Dia kata macam tu. So dia dah rasa macam pelik lah kan. Dah lah nampak pelabuhan, tiba-tiba benda berat pula kat bawah ni. Dia kata mungkin abang punya tu tersangkut dekat bawah ke apa. And then abang pun pergilah, turunkan badan sikit untuk dia celupkan tangan. And then dia nak tarik lah benda lah tu. Dia kata masa dia celupkan tangan tu, ini yang tak best ni. Dia kata masa dia celupkan tangan tu, dia rasa tangan dia seperti di dalam air. Kau bayangkan macam ni. Kat sini, dia kata belah sini, okey, contohnya air dia masuk and then dia rasa dia kena macam tu. Dia terus Allah Akbar. Dia kata masa dia tarik tangan dia ke atas, dia terlihat ada satu susuk dekat dalam air tersebut. Dia pergi kibas pula air tu. Aku pun tak tahu abang tu kenapa. Dia kata time tu dia pergi kat air tu, dia kibas. Dia takut benda tu macam satu benda ilusinasi dia lah kan. So dia kibas air tu, makhluk tu masih lagi dekat situ. Tapi apa yang menakutkan dia adalah abang kibas air tu cap, patutnya kalau makhluk tu mesti terkena ke apa. Tetapi lepas abang kibas air tu kan, air tu dah berkocak and then air tu jadi betul balik, makhluk tu masih ada dekat situ. So dekat sini kita kena ingat, kalau kita tengok air and benda tu ada lagi, maknanya air ni adalah cermin kita. Faham? You see that thing and that thing is still there, that means the thing is behind you. Dia kata macam tu. Allahu Akbar. Aku nak buat kerja je. Aku tak kacau koma. Aku datang sini cari rezeki je. Aku tak kacau koma pun. Aku kat sini nak bersihkan je. Kata macam tu. Tolonglah bagi aku balik.
Dia kata masa tu dia punya yang saup tu dah ringan, and then dia boleh tarik ke atas lah. Dia jalankan balik dia punya boat. Dia kata masa dia jalankan balik boat tu, time tu dia tak rasa apa-apalah. Tapi dia kata masa tu dia ingat benda tu dah selesai. Tetapi masa tu dia ingat benda tu dah selesai. Tetapi masa dia pergi ke arah JT, ke arah ujung sana tu, kan dia kata dia nampak JT tadi kan. Okey, korang bayangkan dia kat atas boat dia. Kat atas boat dia apa semua, and then dia terdengar bunyi kanak-kanak sedang bergelak ketawa dekat belakang boat dia. Kau bayangkan. Dia kata itu adalah maghrib paling panjang dia yang pernah dia rasa. Lepas tu dia terdengar satu suara lagi. Abah, cepat Abah. Time tu dia dah macam tak tahu nak buat apa. And then dia masih lagi pergi, ni orang kata jalankan boat dia sampai ke hujung. And then dia kata masa dia sampai ke arah hujung tu, and then dia turun ke arah darat, dia terlihat dekat sebelah sana tu betul-betul seperti satu tempat yang sangat meriah dan sangat sibuk dekat situ. And dia kata memang time tu dia tak buat apa lah. Dia terus angkat barang-barang dia, dia terus lari ke belakang. And then dia tak perasan yang sebenarnya boat dia tu ada budak-budak dekat belakang tu. Masa dia nak lari tu, dia tengok, Allahu Akbar. Lepas tu dia terus lari balik, and Alhamdulillah lah tak ada apa-apa yang jadi. And so macam tu lah cerita yang daripada si Imran ni. Bukan biasa-biasa kan. Buat benda baik pun, tak adalah, aku tak ada nak salahkan benda tu. Mungkin itu memang tempat dia. Sebab kalau korang nak tahu kan, biasa kalau alam sana, siang dia, malam kita. Kan? Senja tu ibarat good morning daripada dia. So itulah cerita yang disharekan oleh Imran kepada aku. So macam mana? It's a raw version. Banyak interception. Batuk, tersasul kan? So macam mana korang boleh komen? Korang rasa okey ke tak? Kita nak move on ke cerita yang kedua? Boleh? Okey, kita ke cerita kedua lah. Malam ni sampai 2 cerita. Korang, aku nak malam ni, lepas 2 cerita ni, aku nak korang komen dekat bawah. Is it senang ataupun korang rasa, okey je Acap, tersasul, lepas ni tak payah edit Acap. Senang macam ni, biasa macam ni. So, kita move on ke cerita kedua. Peace. Alright, so kita pergi ke cerita yang kedua. Alright, so cerita yang kedua ni, dia tentang seorang pelajar. Nama dia, aku lupa nama dia. Nama dia apa ya? Nisa. Hairunisa. Hairunisa merupakan seorang pelajar wanita yang menuntut di asrama. Cerita ni berlaku tahun 2017, betul 2017, di mana beliau merupakan seorang pelajar junior yang sedang menetap dekat asrama itulah. Dia ni pindah sekolah daripada Seremban ke satu sekolah yang dia ni dipindahkan daripada satu sekolah di Seremban, and then dipindah ke belah Pantai Timur sana disebabkan family dia ni ada yang kerja kerajaan. So that's why dia ni perlu berpindah randah. So biasalah kan, kalau kita ni orang-orang yang kata apa, mak ayahnya kerja bomber ke polis ke, kalau mereka, ya Allah bising, kalau mereka perlu ditukarkan unit ataupun tempat, kita kena ikut, tak ada pilihan kan. Alright, so kita teruskan cerita tentang Hairunisa ni. Hairunisa ni dia hantar cerita ni kat aku. Dia kata, alright Abang Acap, saya ni merupakan seorang pelajar yang tak berapa sangat biasa dengan culture tempat di sini, di mana tempat Pantai Timur itulah, dia kata culture dia agak lain sikit, jauh sangat berbeza daripada culture kita di belah selatan. So dia adalah bagi tahu aku tentang culture and dialek. Kita macam apa? Bila kita masuk tempat baru, macam-macam benda baru kita belajar. Contoh, cara bercakap, cara kita nak melawak, cara kita nak berkawan. Benda tu lain tempat, lain dia punya orang kata apa, resepi tu kan. So dia pun mengalami something yang macam tu. Tapi dia ni tak adalah sampai ke tahap culture shock. Cuma dia belum boleh get into that situation di mana dekat negeri tersebut lah. So dia kata, saya ni macam orangnya tak adalah jenis senang nak masuk sangat. Cuma saya ni orang yang bukan pemalu, cuma tak reti nak mula. Dia kata macam tu. So saya ni pun macam berkawan lah. Yang mana sudi bertegur dengan saya, yang tak bertegur dengan saya tu, saya buat tak tahu je lah. Tapi saya senyum-senyum jugalah. Tak adalah kata menyombong ke apa semua. So dia pun macam orang kata slowly untuk adapt apa yang menjadi dan apa yang tak menjadi dekat sana. Okay, dia kata orang kat sana semuanya okey bang, tak ada masalah. Cuma mereka ni orang kata sedikit macam mana nak berkawan tu, diorang kena
kenal kita dulu. Fahamlah, kita semua orang sama kan. Kita nak berkawan ke, kita nak berkenalan ke, kita tak boleh terus percaya orang tu. So memang kena slowly lah kan. Sampailah saya ni berkawan and then saya dah mula selesa dengan sekolah tersebut. Okey, dan jadikan cerita di mana pengalaman jadikan cerita di mana pengalaman ini terjadi kepada kami semua adalah ketika itu kami ni belajar di ruangan prep dekat bawah asrama kami lah. So dia kata dia orang punya bilik prep, yang mana duduk asrama tahu bilik prep tu apa. So dia orang duduk dekat bawah tu and belajar bersama-sama ramai-ramai. So dia orang pun macam belajar lah apa semua and then dia orang borak-borak kan. Dia pun dah get into dengan some gang yang ada dekat situ. And then dia kata pada waktu kami sedang belajar tu, kami terdengar bunyi seperti macam mana ada orang menjerit dekat tingkat atas. Dia macam tu. So dia macam, kau dengar tak apa yang bunyi tu? Dengar. Aish, kenapa lah? Tak tahulah. Okey. Tak apalah. Kita belajar je lah. Nanti dah habis, nanti kita tengoklah apa yang jadi. Macam tu. Sebab dia kata, ada orang boleh naik ke blok dalam pukul 11 malam, tak silap aku. And then dalam waktu-waktu tersebut, mereka ni perlu berada dekat dalam bilik prep. So, ikut rules asrama, memang tak ada yang boleh naik ke atas tu. So, persoalan yang timbul pada waktu tu adalah, siapakah yang menjerit pada waktu tersebut? Jap, tengah azan. So, macam ni lah kalau aku shoot malam-malam kan. Pukul 7, pukul 8. So, kena stop kalau azan. Aku tak sihat sangat geng. Dalam masa 3 ini aku batuk lah. Penat sangat kot. Allahu Akbar. Okay, alright, kita sambung. Aduh, betul raw kan. Okay, guys. So, sampai mana tu? Sampai ke bilik prep tu, dia kata memang dia orang nak tahu sangat apa yang terjadi pada waktu tersebut. Okay, so dia orang kata lepas je habis dia orang punya waktu prep tu, dia orang berebut-rebut naik ke atas untuk check apa yang terjadi dekat atas tu. So, dia orang pun naik ramai-ramai. And then dia orang pergilah check dekat bunyi ataupun tingkat yang dia orang dengar bunyi tersebut. Kau dengar ke aras mana lah? Aras 1 lah. Tak ada apa pun. Itulah, kau pun dengar kan? Itulah. Tak apalah. Tak apa. Biar je lah. Dia kata macam tu. So, diorang pun macam abaikanlah apa yang terjadi pada waktu tersebut. And diorang pun prepare nak tidur lah. Biasalah perempuan kalau nak tidur kan, pergi cuci muka and then that all skincare thing kan. So, dia kata pada malam tersebut, Khairunisa ni pergi ke bilik iron baju. And then dia pergi berseorangan. Dia pergi berseorangan. So dia pun pergi bawa baju dia apa semua. And then dia pun iron baju dia. And then dia kata waktu dia pun iron baju dia. Dia kata pada waktu tu dia rasa macam, faham tak? Dalam bilik tu dia seorang tau. So masa dia tengah iron, tengah leka kan. Lepas tu dia rasa macam masih ada lagi mengapu. Cerita dia kat dalam tu ada orang. Okey. Dia kata pada waktu tu dia pada waktu tersebut dia masuk ke dalam bilik tersebut. Dan dia kata dalam bilik tu memang ruangan dia kosong gila lah, tak ada orang sangat, cuma ada satu iron dan ada board and yalah untuk pelajar-pelajar tu guna. Dia pun buka lampu.
Dia buka lampu, and then dia pun masuk lah. Dia pun gantung dia punya baju dekat hanger tu. Lepas tu satu lagi baju tu dia letak dekat board tu, and then dia start hanger. Dia start hanger pula, dia start iron. Dia pun iron. Dia kata pada waktu tersebut, dia terdengar sekali lagi bunyi teriakan atau bunyi tangisan yang diorang dengar dekat bilik prep tadi. Dia pun iron je dia punya baju tu lah, buat tak tahu apa semua. Okey, dia kata masa dia iron baju tu, dia terasa macam bulu roma dia naik gila. So bila kita rasa bulu roma tu naik, kita tahu benda tu ada dekat sekeliling kita kan. So dia pun macam dia buat tak tahu je. So baju yang pertama dia habis dia iron. So dia pun so dia pun angkat baju tu, and then dia hanger baju tu, and dia angkat satu lagi hanger untuk dia pergi iron baju tersebut lah. So dia kata masa dia tarik hanger tu, dia angkat baju yang pertama, yang kedua tu, dia angkat baju yang kedua tu, dia terperanjat sebab apa? Dia ternampak, okey macam ni, kau bayangkan dia nak pergi, okey. Alright. So dia hanger baju yang pertama. So dia hanger baju yang pertama, and then dia pergi nak, okey jap. Alright, dia habis iron. Lepas tu, dia pergi hanger baju yang pertama yang lepas dia dah iron tu. So, dia nak pergi ambil hanger yang kedua. So, untuk dia iron baju yang kedua. Okay, faham So, dia pergi ambil dekat baju yang kedua tersebut. Dia kata masa dia angkat baju tu, okay, korang boleh bayangkan, dia sidai ataupun digantung baju tersebut dekat pin, itulah tingkap tu yang tu kan. So, dia kata dia angkat je benda tu, dia tengok tingkap tu, dia terlihat ada satu tubuh ataupun susuk berada dekat belakang dia sedang berpakaian seperti seorang yang macam mana bertelekung, dia kata waktu tu. Dia macam aku ni apa ni? Waktu tu dia rasa macam benda tu halusinasi sebab dia rasa dia takut sangat kan. Siapa ni Khairunisa? Ya Allah, astagfirullahalazim. Dia kata pada waktu tu dia macam dia abaikan lah sebab dia ingat benda tu just benda yang yalah dia ingat yalah dia punya imaginasi kan. Dia pun angkat dia punya baju yang kedua tu, and then dia iron baju yang kedua. So dia kata masa dia iron baju kedua, okey kau bayangkan this is the iron board, dia iron daripada sini ke arah sini. Okay, dia pun iron. Time tu kepala dia dalam kepala dia macam orang kata apa, masih lagi terbayangkan apa yang dia nampak kat cermin tu. Tapi pada waktu tersebut dia tengah iron, dia dalam kepala otak dia apa yang dia fikir and apa yang dia nampak tadi. So dia kata masa dia iron baju tu, and then dia macam terpandang dekat tempat apa yang dia iron. Dia tengoklah baju tu, dia iron. Dia kata masa iron tu pergi ke arah hujung board tu, dia kata dia terlihat ada seperti satu kain lebih. Kau faham tak? Okey, baju dia macam ni, tapi ada satu kain lebih kat sini. Dia pun macam time tu member terperanjat lah. Sebab apa? Dia ter-iron sekali, orang tu punya terlekung. Benda tu berdiri betul-betul dekat sebelah iron board dia. Tinggi, besar, satu tak tahulah makhluk yang berpakaian jubah, and then dia pandang benda tu pandang dia, and benda tu menangis. Menangis. Member memang tak buat apalah, terus lempar apa yang ada and lari ke arah dom. Dia kata masa dia lari ke arah dom, dia minta tolong apa semua, and then dia orang masuk ke dalam bilik tersebut, and then tak ada apa-apalah, and then dia panggil ustaz, and then dia panggil cikgu dia, and cikgu dia tolong settlekan apa semua, and pada malam tersebut dia orang macam ada baca-baca, and alhamdulillah tak ada apa-apa yang jadi. So sampai situ je lah. Tapi pada malam tersebut tak silap aku, dia terus balik rumah pukul 12 lebih kot, 12 ke nak pukul 1 dah. Family dia datang ambil dia. Kau bayangkan tengah iron kan. So malam-malam jangan iron baju takut tak iron sekali jubah orang. Macam tu. So macam mana korang rasa? Orang kata apa, horror storyteller ni korang rasa senang ke, ataupun korang rasa macam alah dia ni buat-buat je, tak ada cut apa semua. No. Aku just nak show kat you guys yang how to deliver this thing dengan feel, dengan tak tahulah, aku tak tahu nak cakap macam mana, but this is the true colour yang aku tak tahu aku tak tahu yang mungkin orang lain hadap ataupun storyteller lain hadap. Cuma pada aku ni, aku senang sangat nak batuk, tersasul and all that thing lah. So aku harap korang boleh terima video untuk kali ni. Untuk the proper way, kita jumpa hari Senin nantilah. Alright, okay, tapi sebelum kita nak habiskan video ni, aku nak bagi tahu korang sikit.
Alright, sebelum kita nak habiskan video ni, aku sure kan, sebelum kita nak habiskan video ni, aku sure mesti akan ada yang tanya, bang, cantik baju, beli kat mana? Nampak? Ini adalah baju yang terbaru daripada Harimau Melaya. Home kit dia, home kit. Aku pernah pakai away kit juga sebelum ni, di video yang sebelum ni. So, kalau korang mungkin nak dapatkan baju ini, yang sama macam aku pakai ni, sekarang diorang tengah buat borong, guys. Yep, beli minimum 10 helai dengan RM35. Contoh, kau dah beli 10 helai tu kan, kau nak jual 5 helai kat member kau. Harga market RM50. Untung RM15 dek non. Cincah, serius, tak main-main. Dan satu lagi, bukan jersey Harimau Melaya saja yang diorang jual borong. Semua jersey dia jual borong. BPL, Serie A, La Liga, peminat-peminat bola sepak tahulah apa liga yang ada sekali kan kat dunia ni kan. Dan satu lagi, macam biasa, ada untuk orang dewasa, ada player issue, ada fan issue, ada retro, ada long sleeve, ada short sleeve. Korang boleh pilih, tak ada masalah. And one more thing, mana korang nak dapat? Korang boleh pergi join Telegram.jersey store. Dekat situ macam-macam ada. Untuk borong tadi, kau boleh terus WhatsApp diorang. Aku akan bagi link dekat bawah. Korang just click and WhatsApp, borong terus. And paling best sekali, diorang macam biasa, dek non. Senang. Every week ada khusus jersey promo. Ini special week promo lah, senang cerita. Untuk minggu ni, diorang promo jersey Juventus dengan Chelsea. So, siapa-siapa fan Chelsea ataupun Juventus nak dapatkan harga promo, inilah minggu korang. Cepat pergi klik dekat bawah. Aku tinggalkan link untuk korang pergi kat Telegram dia terus. Pergi Usha, mana tahu terpikat kat jersey lain ke apa kan. Memang beribu, beratus semua dia aku akan bagi kat korang. Alright? So korang boleh pergi dekat Telegram.jersey store. Alright? So settle untuk hari ni punya video. Sekarang pukul 9 malam. Gila kau kan. Pukul 10 nak upload dah. So terima kasih kerana join. Terima kasih kerana melayari ataupun enjoy dengan video ini. Aku minta maaf kerana kalau tak boleh dapat bagi yang proper way. Ini just orang kata fun-fun, horror raw kan, horror raw, tapi tak apalah. Orang kata asyik bagi benda yang sama je, kadang-kadang kita bosan juga kan. Tapi untuk proper way macam biasa, kita jumpa hari Isnin nanti. So itu saja untuk video kali ini. See you. Assalamualaikum. Ciao. Jaga diri.